نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Maksudnya telah beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang diturunkan daripada Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan mereka tidak membezakan di antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Sesungguhnya kepada Engkau lah kami akan dikembalikan. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kehidupan kepada kita. Masih lagi diberi kepada kita untuk bernafas di atas muka bumi dia ini. Mudah-mudahan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam, kita gunakan sepenuhnya bagi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencari bekalan-bekalan yang disuruh oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka berjayalah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, malam ni kita dah masuk dah 21 Zulhijjah. Kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Para jemaah haji, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita yang telah pergi menunaikan ibadah haji, telah pun balik, masing-masing dah mula dah. Beberapa penerbangan dah sampai dah. Mudah-mudahan mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini, Nabi kata al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada baginya balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Di penghujung kuliah nanti Ustaz akan sentuh sedikit berkaitan dengan hari Ashura. Kita nak masuk Muharram lah. Ustaz akan baca hadis yang berkaitan dengan hari Ashura. Dan insya-Allah kita akan sambung siri pengajian kitab kita, masuk fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga iaitu alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Sebelum ni kita dah belajar perkara yang berkaitan dengan taharah, bersuci,
Dan fasal yang ketiga ini membicarakan alat-alat yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Di muka surat 69. Bagi yang ada kitab, di muka surat 69. Alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Alat-alat yang harus digunakan. Maksud harus digunakan maknanya boleh digunakan. Tidak dilarang. Boleh digunakan untuk bersuci dari hadas kecil dan daripada hadas besar. Untuk menghilangkan najis ialah yang pertama air. Yang pertama air. Yakni alat untuk berwuduk dan mandi janabah. Yang kedua tanah. Yakni ataupun debu yang merupakan alat untuk kita bertayamum. Yang ketiga batu ataupun benda-benda yang kesat, alat untuk beristinja. Yang keempat, bahan-bahan yang kelat, merupakan alat untuk menyamak kulit bangkai. Baik, terusnya berkenaan dengan air. Huraian berkenaan dengan air. Air adalah alat yang utama yang boleh digunakan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan juga yang boleh digunakan untuk membersihkan, menghilangkan najis, iaitu air yang turun daripada langit dan air yang terbit daripada bumi atas apa juga sifat dan warna semula jadinya. Air-air itu adalah sebanyak 7 macam. Daripada yang turun daripada langit dan terbit daripada bumi, ada 7 macam, 7 jenis air. Yang pertama, air hujan. Ia turun dari langit. Kita pun sekarang dalam keadaan suasana hujan. Allah Ta'ala turun banyak mana ayat. Sampai ada yang sampai banjir. Bertasik-tasik, bersungai-sungai, berlaut turun ke bumi ni. Yang kedua, air laut. Yang sifatnya air, dia merupakan air masin yang kita telah maklumi. Air laut ni masin. Tapi kita boleh guna untuk taharah, untuk bersuci. Yang ketiga, air telaga. Air yang berkumpul pada satu tempat yang digali oleh manusia. Air telaga, perigi. Kita ni lah, tempat kita sebut telaga lah. Sekarang ni jarang dah nak jumpa telaga. Yang ada pun dia besar rumah, tutup telaga. Hanya penting. Telaga ni, dulu telaga ni lah boleh digunakan untuk sedekah jariah kita. Kalau tempat yang orang ramai boleh guna, Masya Allah, pahala dapat berterusan. Kadang-kadang anak-anak murid kita bila tanya telaga, mereka pun tak apa nak tahu dah. Tak apa nak tahu dah telaga. Digali, dikorek dalam bentuk bulat, ada bentuk 4 segi, sampai kepada terbitnya mata air, dan akhirnya air tu dia berkumpul-berkumpul. Itulah air telaga yang suci lagi menyucikan. Boleh guna untuk taharah. Baik. Yang keempat, air sungai. Air yang mengalir lagi tawar yang keluar daripada lubang-lubang tanah. Air sungai ni dia mai daripada tempat-tempat tinggi, daripada bukit-bukit. Air yang mai daripada bukit, dia mai terbit, akhirnya jadi satu terusan yang besar. Kita panggil sungai. Dan boleh kita gunakan air tadi untuk beristinja, untuk bersuci. Ianya suci lagi menyucikan. Yang kelima, air mata air.
Ayat yang terbit daripada lubang-lubang tanah. Ayat mata ayat lah. Kalau kita tak buat macam tak gali, dia keluar, dia sentiasa keluar. Tu air mata air. Boleh kita gunakan. Yang keenam, air embun. Air yang turun dari langit di waktu malam dan pagi. Dia turun kalau kita tak ada, kalau kita ada bekas, walaupun embun ni kita tengok lekat di daun-daun apa, dia merupakan air yang suci, lagi menyucikan, boleh menyucikan. Dan yang ketujuh, air salji. Air salji ni di tempat-tempat yang apa musim, ada musim sejuk. Musim sejuk, jadi air tu jadi beku, dia turun dalam bentuk salji. Dan air ni kita ambil salji tu, dalam satu ketika dia akan cair dan kita boleh gunalah. Baik. Itu 7 jenis air yang turun daripada bumi, yang turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Baik, air-air yang sebanyak 7 macam itu boleh digunakan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan untuk membersihkan, menghilangkan najis adalah berdalilkan kepada nas-nas berikut. Ada nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan kita pakai ikutnya tu ya, tapi ada berdalilkan dengan dalil nakli yang diambil daripada Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Air hujan. Tengok nas dia, dalil dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Surah Al-Anfal ayat 11. Maksudnya, dan ia yakni Allah menurunkan atas kamu dari langit air hujan supaya kamu bersuci dengannya. Allah Ta'ala suruh kita guna ayat hujan yang turun tu supaya kita dapat bersuci. Kita belajar dah dulu. Allah Ta'ala firman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat, yakni suci daripada segala dosa, dan kasih kepada hamba-hamba dia yang menyucikan diri, yang suci bersih. Jadi nak suci bersih daripada kekotoran, daripada najis semua ni, perlu kepada alat, perlu kepada bahan. Di antaranya Allah Ta'ala suruh cuci, bersihkan diri kita ni dengan menggunakan air hujan yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Subhanallah. Baik, air laut. Kita tengok nas dia, dalil dia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni, ini gelaran yang Nabi bagi dekat dia. Abi Hurairah, bapa anak kucing. Nama dia sebenar Abdul Rahman bin Sakh. Dan dia famous, terkenal di seluruh pelosok dunia dengan gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapa anak kucing. Tengok katanya, Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabu al-bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma' fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahur ma'uhu
al-hillul maitatuhu. Hadis rawahul khamsah. Wa qala Tirmizi hadza hadis hasan sahih. Ni hadis sahih yang boleh kita gunakan untuk berhujah. Boleh gunakan sebagai dalil, bukti. Pasal apa kita boleh guna ayat laut? Ni dalil dia. Ni bukti dia. Maksudnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menaiki bahtera berlayar di tengah lautan. Dan kami membawa sedikit bekalan air. Jika kami gunakan air itu untuk berwuduk, kami akan dahaga dan kehausan. Ayat tawak hak bawa tu kan banyak benar sangat. Tapi kalau kita guna itu juga, maknanya habislah bekalan air minuman. Jadi ni yang sahabat tanya Nabi ni. Bila habis kami akan kehausan. Adakah boleh kami berwuduk dengan air laut itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, air laut itu adalah suci dan adalah halal bangkai ikan yang mati di laut itu. Jadi boleh. Ni dalil nas daripada hadis Nabi, merupakan dalil yang menunjukkan, yang menjadi bukti, menjadi hujah kepada kita, boleh guna air laut untuk bersuci. Walaupun dia masin, kita puasa tak berapa nak selesa, melekat ni kita puasa, tapi dia adalah suci dan menyucikan. Dan dalil juga kita boleh makan bangkai ikan. Di antara bangkai yang boleh kita makan, bangkai ikan belalang. Kita boleh makan. Tak perlu sembelih ikan. Tak perlu sembelih. Ini di antaranya dalilnya juga. Baik, dalil bagi air telaga. Diharuskan kita mengguna air telaga. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun an bi'ri buda'ah bil Madinah yulqa fiha al-mahayidu wa luhumul kilabi wan natinu an tawadda'u bih faqala alaihi salatu wassalam al-ma'u at-tahur la yunajjisuhu fi syai'. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh seorang lelaki mengenai air telaga Buda'ah di Madinah. Di Madinah ada satu telaga yang dicampakkan ke dalamnya kain cawat perempuan-perempuan yang kedatangan haid. Ini orang Yahudi. Dia pergi bubuh dalam tu. Dulu mana nak ada, macam ada lah ni. Kain lah. Kain tu dia pergi buang dalam telaga tu. Daging-daging anjing dan benda-benda yang berbau busuk. Adakah boleh kami berwuduk dengan air telaga itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, air yang suci tidak menajiskan akalnya oleh sesuatu benda. Maknanya ayat yang banyak. Ayat telaga ni banyaklah. Kalau ayat kolah cik-cik tu, mungkin dia akan menghilangkan sifat asal tu. Jadi, oleh kerana banyak, air yang banyak, dia tak ada masalah. Walaupun kita tengok di segi soalan ni timbul bila orang campakkan, buang benda-benda kotak di dalam tu. Jadi bila banyak, dia suci dan boleh menyucikan. Dia tidak mengubah sifat air yang asal tu. Bau, warna dan rasa. Kalau kita air banyak pun, tapi kalau najis banyak, boleh mengubahkan sifat asal, maka tak boleh. Jadi air mutanajis. Ustaz duk Sabah dulu,
Masjid Negeri Sabah. Dia buat kolah di tengah tu, macam kolam tu. Tapi burung berak. Burung berak lah sampai ayat bertukar warna. Jadi minggu-minggu nak sembahyang Jumaat di Pasalin, ayat banyak mana habis. Tapi najis pun banyak. Sampai mengubah warna dia. Dia pergi ke warna nak jadi hijau, nak berubahlah daripada bentuk asal, tetap menjadi najis walaupun ayat tu banyak. Baik, itu di antaranya dalil kita boleh guna ayat telaga. Daripada satu riwayat yang lain, illa ma ghalabat ala rihihi wa launihi wa ta'mihi. Air yang suci itu tidak menajiskan akannya oleh sesuatu kecuali barang yang mengalahkan atas baunya, warna dan rasanya. Maknanya bila sifat asal itu berubah, bau pun dah berubah, warna pun berubah, rasa pun dia jadi masam, dia jadi lain, maka dah tak boleh dah. Ayat tu dia jadi ayat mutanajis, ayat yang bernajis, tak boleh menyucikan. Baik. Dan pada satu yang lain, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Air itu adalah suci kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab najis yang ada di dalam air itu. Jadi jelaslah kat kita. Kalau ayat tu banyak, macam kolah kita di luar masjid tu pun luas tu. Tapi sentiasa tapis, sentiasa ayat dia ni insya-Allah lah. Di segi warna, di segi asalnya tu, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau ayat pun tak bergerak ke mana, najis burung berak banyak sampai berubah sifat-sifat tadi, maka dia sudah jadi air mutanajis, air yang mengandungi najis. Air sungai, air mata air, air embun, air salji. Ini dalil-dalil dia. Air-air yang 4 macam tersebut boleh digunakan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Untuk membersihkan, menghilangkan najis adalah berdalilkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayata qabla an yaqra'a afaqultu ya Rasulullah ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsilni minal khataayaya bima'is salji wal barad. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia mengangkat takbir di waktu sembahyang, baginda berhenti sekejap sebelum ia membaca. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau baca? Baginda menjawab, aku membaca, wahai Tuhanku, jauhkanlah di antaraku dan di antara kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Wahai Tuhanku, bersihkanlah kesalahanku sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih daripada kekotoran. Wahai Tuhanku, basuhlah kesalahanku dengan air salji dan air sejuk. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tengok Nabi, walaupun dia adalah manusia yang maksum, tidak ada dosa.
Nabi tidak ada dosa, Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa ataupun perkara-perkara yang boleh menjejaskan kenabian. Itu pun Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh supaya Allah Taala ampunkan dosa, bersihkan, seperti mana bersihkan kesalahan tu, seperti mana bagaimana dibersihkan pakaian yang putih daripada kekotoran. Baik, ayat-ayat yang tersebut adalah ayat yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh syarak untuk digunakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, atau untuk membersihkan, menghilangkan najis seperti membasuh tai kucing, muntah, darah dan sebagainya. Najis-najis mutawassithah. Oleh itu tidak boleh menggunakan air-air yang lain selain daripada air-air yang tersebut tadi. 7 jenis ayat tu jelas dah berdasarkan nas-nas syarak daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat lain tak boleh walaupun kita kata suci. Contohnya ayat apa? Ayat nyok. Ayat nyok ni dia ayat bersih suci kita boleh minum. Tapi dia tidak boleh menyucikan. Sekalipun air-air itu termasuk dalam jenis nama air. Misalnya air kelapa. Dia bagilah contoh di sini. Contohnya ayat nyok, ayat tebu, ayat teh, ayat sirap, air sabun dan sebagainya. Jadi lain daripada itu ayat yang mutaghayyir, ayat yang suci tapi tidak boleh menyucikan. Baik. Dalam masalah ini sekiranya seseorang itu hendak bersuci daripada hadas kecil atau hadas besar, jenazah sampailah. Al-Fatihah kita baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dalam masalah ini sekiranya seseorang itu hendak bersuci daripada hadas kecil atau hadas besar dan mereka itu tidak memperolehi salah satu daripada air-air yang tersebut tadi, 7 jenis ayat tadi, maka hendaklah mereka bersuci dari hadas-hadas tersebut menggunakan tanah, debu dengan tayamum, ganti daripada air. Masalah ini dihuraikan dalam jilid yang kedua. Nanti kita akan sambunglah. Tu tadi tak sebut pun ayat paid. Ayat paid tu mai daripada ayat sungai, ayat pangan, ayat tu lah juga ayat hujan apa semua tu. Baik, nanti kita akan sambunglah berkenaan dengan tanah dan debu ni. InsyaAllah kita akan sambung. Ustaz nak sentuh sikit berkenaan dengan hari Ashura. Kita lebih kurang 9 hari lagi kita masuk Muharram, awal Muharram, kita masuk tahun baru 1445 Hijri, dan pada 10 Muharram itulah hari yang dinamakan hari Ashura. Hari Ashura, dan yakni hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kita tengok perkara-perkara yang berkaitan dengan 10 Muharram ini. Yang berkaitan dengan 10 Muharram ini. Yang pertama, dikaitkan juga dengan kemenangan Nabi Musa AS dan Bani Israel ke atas angkatan tentera Fir'aun. Ini dikaitkan dengan hari Ashura. Jadi Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya, dan akhirnya mereka sampai di Laut Merah.
Di depan laut, di belakang Fir'aun dan tentera dia. Nak pergi ke mana? Masa tu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa supaya memukul tungkatnya ke laut. Dengan izin Allah, laut terbelah menjadi lorong-lorong, menjadi jalan menuju ke seberang. Dan Nabi dengan Bani Israel yang beriman dapat melintasi. Fir'aun dan tenteranya pada asalnya tak mau ikut. Tapi ada diriwayatkan ada malaikat menyerupakan kuda betina, menarik perhatian kuda Fir'aun. Akhirnya dia ikut sampai ke tengah laut. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pukul semula laut tadi. Akhirnya laut merah bercantum balik. Itu peristiwa ini dikaitkan juga dengan 10 Muharram, hari Ashura. Dan dikaitkan juga dengan kisah mendaratnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala sebut jelas-jelas di dalam surah Hud ayat 44, maksudnya, dan setelah dibinasakan kaum yang ingkar, diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, wahai Tuhan, dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah daripada curahan hujanmu, dan surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah, dan bahtera Nabi Nuh pun berhenti di atas gunung Judi. Disebut jelas-jelas dalam Quran. Dan kesan pun ada sampai hari ini, kita boleh tengok apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Hud ayat 44 ini. Serta diingatkan kepada kaum yang ingkar, kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Bukan sikit masa. Berdakwah tu pula bukan siang saja, siang malam. Qala rabbi da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sebut dalam Quran, Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Nabi Nuh kata, wahai Tuhanku, aku seru kaumku kepada Islam ni, ajak kepada Islam ni, suruh sembah Allah yang Esa, kena ikut Islam ni, ajaran yang benar ni. Siang dan malam. Da'autu qaumi lailan wa nahara, malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tak tambah pun orang yang ikut seruanku melainkan sikit, ramai sampai tak mau dengar. Tak mau dengar apa yang Nabi Nuh beritahu. Akhirnya mereka tu tetap dengan kesyirikan mereka. Dan adalah kisah, di sebalik tu ada kisah bagaimana Nabi Nuh lalu, ada seorang bapa tu dia dukung anak tu turun ambil ketui batu, lontak kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nampak mereka ni tentang sungguh, lawan sungguh Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh pun doa. Bila Nabi Nuh doa, Allah Ta'ala makbul. Hujan turun daripada langit dan air daripada bumi keluar. Maka kaum-kaum yang ingkar itu ditenggelami oleh air. Maka lama dia di dalam yang ikut Nabi Nuh tu katanya tak ramai mana. Tak ramai mana. Itulah termasuk katanya binatang-binatang pun masuk. Ni pun ada kisah-kisah cerita dalam dalam bangsa lain pun ada kisah tentang Nabi Nuh. Bangsa orang putih pun ada cerita, India pun ada cerita berkenaan dengan banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mendaratnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi pun ada dikaitkan dengan peristiwa 10 Muharram ini. Begitu juga dengan dikaitkan juga dengan Nabi Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berlaku pelanggaran yang menjadi sebab musabab, Tuhan bagi larangan di syurga tu, wala taqraba hadhihi syajarah,
jangan hampir pokok ni. Tapi oleh kerana hasutan daripada iblis, Hawa pun dia pujuk Nabi Adam, akhirnya mereka telah melakukan satu larangan yang menyebabkan dikeluarkan Adam dan Hawa ke bumi. Jadi mereka minta ampun kepada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami tergolong di kalangan hamba-Mu yang rugi. Ini pun dikaitkan dengan 10 Muharram, hari yang ke-10 Ashura. Dan dikaitkan juga dengan Nabi Ibrahim diselamatkan daripada bakaran api Namrud, bakaran api yang besar. Peristiwa ni pun dikaitkan juga dengan hari Ashura. Jadi bila Nabi Ibrahim dikenakan tindakan, adalah kisah sebalik itu bagaimana dia menghancurkan berhala-berhala yang geng Namrud ni mereka sembah. Akhirnya dia tinggal berhala yang besar tu. Akhirnya bila Namrud tu ada satu majlis yang besar, balik-balik tengok tempat mereka duduk sembah tu hancur habis, tinggal hak besar. Maka mereka berdebat lah, dia berdebat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tertanya, hak besar tu kapak pun ada kat dia. Jadi Namrud kata ni lagi dahsyat ni, sindiak dia ni. Akhirnya mereka buat keputusan bakar Nabi Ibrahim. Nak bakar tu dikumpulkan api membukit. Sampai mereka nak masuk dekat pun tak boleh, panas. Digunakan alat manjanik, lontak Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Masa tu Nabi Ibrahim baca, wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Tuhan sebagai pelindung. Dan Allah Ta'ala firman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Bardan wa salaman, bukan setakat sejuk, sejahtera. Kita kadang-kadang sejuk pun jenuh juga. Sejuk mula main masa nak puasa, nak demam lah apalah. Tapi yang ni sejuk dan sejahtera. Lama Nabi Ibrahim berada dalam api tu, akhirnya bila habis, Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Itu pun dikaitkan dengan hari Ashura. Banyaklah ni. Dikaitkan juga bagaimana Nabi Yusuf bebas daripada penjara, Nabi Isa AS diangkat ke langit, Nabi Yunus AS keluar daripada perut ikan Nun. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman AS dianugerahkan kerajaan yang besar. Begitu juga dengan Allah Ta'ala mencipta arash, Luh Mahfuz. Diciptakan Jibril AS. Turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Penglihatan Nabi Yaqub AS pulih setelah buta. Apabila anak dia Yusuf hilang, dia teriak sampai buta. Lega balik, celak balik tu bila Nabi Yusuf letak jubah dia di muka ayah dia. Dengan izin Allah Ta'ala, celak balik. Itu pun dikaitkan dengan hari Ashura. Lepas itu berkenaan dengan alam ini diciptakan. Dengan alam ini diciptakan. Dan pertama kalinya dan rahmat serta hujan turun buat pertama kalinya pun dikaitkan dengan hari Ashura. Hujan hak mula-mula sekali turun. Daripada Allah Ta'ala cipta langit, bumi, alam sekalian ni, hujan yang mula-mula turun sekali pun dikaitkan dengan hari Ashura. Maka besarlah kita berkenaan dengan hari Ashura ni, tak lama lagi, lebih kurang dekat 3 minggu lagi, kita akan sampailah 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Maka kita diperintahkan supaya berpuasa pada hari Ashura. Ini Ustaz baca sikit hadis yang berkaitan dengan puasa pada hari Ashura. Kita baca sikit berkaitan dengan puasa pada hari Ashura. Hari Ashura ialah hari yang ke-10 dari bulan Muharram.
Umat Islam disunatkan berpuasa pada hari tersebut seperti yang diterangkan dalam hadis yang ke-51 ni, an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hadha yauma Ashura wa lam yuktab alaikum siyamuh wa ana shaim faman syaa'a shama wa man syaa'a falyuftir. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari ini ialah hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Sedangkan kamu tidak diwajibkan puasa padanya. Kita tak wajib puasa, Nabi kata. Sebaliknya aku sekarang sedang berpuasa. Oleh itu, sesiapa yang suka berpuasa, bolehlah ia berpuasa. Dan sesiapa yang suka berbuka, maka bolehlah ia berbuka. Jadi, hadis ni mengeluarkan hukum kepada kita. Berdasarkan hadis ini, sunat kita puasa pada hari Ashura, hari yang ke-10. Baik. Puasa hari Ashura sunat juga disertakan dengan puasa sehari sebelumnya, iaitu hari ke-9 dari bulan Muharram. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan seperti yang disebut dalam hadis ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura wa amara bi siyamih qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Kita bagi laluan ke azan tak? InsyaAllah kita sambung sikit lagi. InsyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya basir la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata la haula wala la haula wala quwwata. Allah la ilaha illallah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Maksud hadis yang saya baca tadi,
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Abdullah sepupu Nabi, Abbas pak menakan Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Katanya tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh orang ramai berpuasa padanya. Sahabat-sahabat baginda berkata, "Ya Rasulullah, hari Asyura juga dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Orang Yahudi pun mereka muliakan, mereka puasa juga. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi, tu yang Nabi kata, kita lagi lah. Kita ni lebih hampir pada Nabi Musa AS, ajaran akidah yang benar. Jadi, orang Yahudi ni, mereka sesat. Mereka sesat daripada jalan kebenaran. Tu pun mereka muliakan juga hari Asyura ni. Mendengar yang demikian, baginda bersabda, faqala idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Mendengar yang demikian, baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba tahun akan datang, insya-Allah kita akan puasa pada hari yang ke-9. Ambil 9, 10 Muharram. Dan kata periwayat hadis ini, Rasulullah tidak sempat berpuasa pada hari itu kerana baginda telah wafat sebelum tiba tahun tersebut. Maknanya, walaupun Nabi wafat, kata-kata Nabi mengeluarkan hukum kepada kita. Jadi sunat juga kita puasa pada hari yang ke-9 Muharram. Hari yang ke-9. Huraian daripada hadis ini, ulama, di antara huraian ulama rahimahumullah, bahawa berpuasa pada hari Asyura terbahagi kepada 3 peringkat. 3 peringkat. Peringkat yang pertama, puasa selama 3 hari. Iaitu hari ke-9, ke-10 dan ke-11. Buat 3 hari. Ambil 9, 10, 11. Bulan ni, tahun ni jatuh 27, 28, 29. 27 hari Khamis, 28 Jumaat, 10 Muharram lah, hari jatuh hari Jumaat, dan 11 Muharram hari Sabtu. Bolehlah kalau siapa nak buat 3 hari. Peringkat yang kedua, berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10. Ambil 9, 10. Dan peringkat yang ketiga, puasa pada hari yang ke-10 sahaja. Bolehlah nak pilih. Puasanya hari yang ketiga tu lah kot. Tapi kalau boleh buat, silakan. Dialu-alukan. Orang kata apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Boleh buat peringkat pertama tu, hebat lah tu. Ambil Khamis, Jumaat, Sabtu. Kalau tak boleh, peringkat yang kedua. Ambil Khamis, Jumaat. Tak boleh, peringkat yang ketiga, ambil Jumaat saja. Tak boleh juga, makan untuk solat puasa. Tu lah. Baik. Mudah-mudahan kita boleh buat lah, walaupun sehari kita buat. Mudah-mudahan, insya-Allah. Dan sikit lagi Ustaz nak sebut, hadis berkenaan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam pada hari Asyura. Umat Islam digalakkan bermurah hati pada hari Asyura. Digalakkan kita bermurah hati. Jangan kedekut. Terutamanya kepada diri sendiri dan anak isteri. Juga disertakan dengan bersedekah kepada orang-orang miskin. Dekat diri sendiri, ahli keluarga kita, isteri kita. Tengok aku nak tukar motor baru, beli hari Asyura. Aku nak tukar motor baru, pilih hari Asyura. Aku nak beli hadiah bagi kat orang rumah, hari Asyura. Beli rantai ke satu, balik buat kejutan sikit, suruh pejam mata, boh kat dia, suruh celak tengok, rantai, semangat dia. Beli handbag ke, lama dah tak beli, beli hari Asyura. Dianjurkan pada kita. Dan kita makan pun dianjurkan mewah daripada hari-hari yang lain. Hari Asyura tu kita nak buka puasa, belilah apa makanan-makanan yang lebih sikit berbanding hari yang lain bagi yang berkemampuan.
Sebelum ni duk makan udang kecil ya, kali ni beli udang besar sekilo 60 70. Tapi kalau main dengan gout ni tak payah. Cari yang lain lah. Ayam pun duk makan ayam pencen ya, beli ayam kampung. Ayam kampung. Tukang ayam gajah ke pula. Hak besar sikit. Buat masakan yang special. Ikan pun duk asyik makan ikan temenung aja, tukang ikan jenahat ke, ikan merah ke. Mahal lah ni. Baru ni Ustaz pergi market RM80 sekilo ikan merah. Tapi kat Ustaz jual 70 sudah sekilo tu dia. Mahal. Tapi kalau hari Ashura, dialu-alukan. Kalau kita mampulah, bukan nak paksa. Boleh. Orang rumah pun kau nak bagi apa hadiah kat suami, nak beli jam baru ke, beli hari Ashura bagi hadiah. Dianjurkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wassa'ana ala nafsihi wa ahlihi yauma Ashura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bermurah hati dengan berbelanja lebih untuk diri dan anak isterinya pada hari Ashura, niscaya Allah akan murahkan rezekinya sepanjang tahun itu. Kita mewah sikit hari itu pada anak isteri, dan kita juga dianjurkan bersedekah. Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita sepanjang tahun itu. Ni bolehlah kita amalkan dalam fadailul a'mal. Walaupun dalam hadis ni dikatakan ada riwayat-riwayat yang lain yang dikatakan kategori lemah, tapi banyak juga riwayat-riwayat yang lain menyebabkan nilai hadis ni bertambah kuat. Maknanya dalam kelebihan beramal, dialu-alukan. Kita buatlah bermurah hati sekurang-kurangnya, mengikis sifat bakhil yang ada pada diri kita. Hari Ashura tahun ni, hari Ashura tahun depan kini lagi, lama-lama bukan hari Ashura je, hari-hari lain pun dia pemurah, hilang sifat bakhil. InsyaAllah. Setakat tu aja kuliah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebenaran itu benar, pimpinlah kami untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebatilan itu batil, pimpinlah kami untuk menjauhi kebatilan. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.